Summer loving had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. Met a boy, cute as can be. Summer days drifting away to all those summer nights. Dah. Tadi kau apa dulu? Kau apa tadi? Ha? Kau apa tadi? Maths. Maths, okay. Siti ya? Semalam cikgu bagi soalan boleh buat tak tuan? Apa tu? Semalam cikgu bagi soalan tu boleh buat tak? Ada? Boleh buat tak? Ada. Ada yang susah sikit Saya ada buat tapi tak habis lah setelah jalan. Ada 4 soalan kan? Saya boleh buat satu. Nombor 1. Dua. 1 dengan 2. Dua. Tak. Soalannya dia kata suruh buat graf tu boleh buat tak? Yang buat graf. Dia kata draw the binomial graph kata. Saya ada buat tapi yang A. Yang A je, okey. Hakim buat tak Hakim? Oh, Hakim boleh. Buat cikgu. Dapat buat semua Hakim? Ada certain tak buat dulu. Okey, tak apa. Macam mana awak tengok soalan dia senang susah? Boleh dekat lah dulu sus. Boleh okay. Hari ni kita bincang lah ini. Okey. InsyaAllah kita cikgu rasa boleh buat insyaAllah ni. Sebab mungkin semalam awak tengok tu tapi ragu-ragu kan. Hari ni kita go through in details. Dania dapat buat tak Dania? Boleh manage tak buat? Boleh lah, tapi takut salah banyak. Takut tak sure lah maksudnya? Okey. Nanti kita tengok. Boleh je. Sebab cikgu masih lagi nampak soalan binomial ni. Masih lagi cikgu nampak dia tak sesusah macam topik-topik sebelum ni kan. Macam integration, differentiation, vector kan. Maksudnya kita dah ada formula. Cuma nak masukkan nombor dalam formula je, betul tak? Kan? So cikgu, kalau cikgu jadi student lah, cikgu takkan treat topik ni macam susah lah. Cikgu masih lagi akan cuba tengok dia sebagai benda yang senang. Cuma of course kita maklum here and there tu adalah juga kan yang tough kan. But other than that cikgu rasa boleh je sebenarnya. Kan? So kita baru ada 6 orang. Okay. Kita tunggu sekejap lah Tunggu sekejap, cikgu baca doa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana saghira. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okey, cikgu tengok kan guys, awak punya pemahaman untuk binomial ni boleh kalau cikgu tengok daripada apa yang kita buat dalam lesson kita kan. Cuma awak kena masa cikgu mengajar tu, kalau tak faham jangan layan je tau cikgu punya ajar tu. Awak maksudnya just jump in lah Cikgu boleh pause kejap tak? Sebab macam cikgu mengajar macam kelas 5F contohnya kan. Diorang akan interfere je tau. Maksudnya cikgu tengah explain tu cakap, cikgu boleh pause kejap tak? Boleh ulang balik tak sekejap kan? Diorang akan minta cikgu untuk pause ataupun minta cikgu ulang in details. Kalau cikgu tak faham explain kali kedua, dia akan minta cikgu explain kali ketiga. Which is cikgu rasa sepatutnya kena buat macam tu. Okay, sebab cikgu bila mengajar, especially online kan, bila awak tak bagi respon, then my assumption is that awak faham lah kan. So you have to interfere. Okay. Tapi jangan tiba-tiba menjerit kan. So cakap, cikgu boleh tak cikgu pause kejap kan. Saya macam tak faham lah apa yang cikgu tulis tu kan. So that cikgu akan, insyaAllah cikgu akan entertain. Okay. Sebab topik ni cikgu tengok bila buat online dia okey lagi.
But the next subtopic, cikgu memang kena jumpa awak face to face baru boleh buat. Okay. Tak apalah, cikgu assume yang lain tu insyaAllah akan masuk kemudian. So, let's look at soalan yang cikgu cakap semalam kan. Yang cikgu bagi homework tu dekat Google Classroom. So, we are going to look at that question. So, semua nampak skrin yang cikgu tunjuk ni? Nampak Clear kan? Boleh kan nampak? Nampak Okay. Ini adalah homework awak semalam lah So, semalam cikgu bagi ada soalan Pahang tahun 2019. JUJ ni maksudnya Pahang punya modul. Negeri Pahang punya modul untuk trial SPM diorang. JUJ stands for Jawab Untuk Jaya. Negeri Pahang. So, siapa orang Pahang, dia gunakan modul ni lah untuk dia punya exam. So, kita ada Pahang JUJ 1 and then ada Pahang JUJ 2. Maksudnya dia ada 2 set soalan. So, dekat Pahang mungkin cikgu rasa dia punya soalan trial tahun lepas, dia gunakan 2 set. Mungkin ada soalan sekolah yang advance, dia bagi set 1. Soalan yang sekolah satu lagi, dia bagi set 2. Okay, and then we have another one is soalan Terengganu. Tiba-tiba ada graf macam ni pula kan. Okay, so semalam ada tak yang boleh buat soalan Terengganu ni? Ada tak antara awak yang boleh buat soalan Terengganu? A je. A saja. Dia minta PX more than 1 A sahaja. Okay, good. Awak dapat buat A tu insyaAllah B awak akan faham. Okay, and lastly daripada Penang. Cikgu kalau dengan soalan Penang ni, cikgu rasa cikgu jarang kongsi dengan awak soalan negeri Penang. Okay, so hari ni kita nak tengok ke semua soalan. So let's look at soalan Pahang. Okay, cikgu akan start dengan kita tengok. Dalam soalan Pahang ni ada keyword tak? So cikgu baca untuk awak. Nampak kalau tak sure ke, just terus jump in je kelas. Jangan tunggu at the end of the lesson baru cikgu boleh ulang balik semua tak boleh ulang balik semua tu cikgu off terus je Google Meet ni, tak boleh buat apa dah. Okay, dia kata in one game, dia tak cakap game apa. Dia kata in one game, dalam satu pertandingan, the probability of winning is 0.15. Maksudnya sesiapa saja yang main game ni, chances dia untuk menang in winning is 0.15. 0.15 ni guys, kalau kita convert jadi percentage, maksudnya adalah 15%. Okay, so sesiapa saja yang main pertandingan ni, chances untuk nak menang ialah 15%, which is game apa ni biar tak payah main kalau nak menang 15% kan. So dia kata in the series of n of the game. Okay, now n ni guys adalah n yang sama di dalam formula. Okay, macam mana formula binomial? Kita pergi jap. Formula binomial adalah PQ equals to R, kan ada kan? N C NP R CR kali dengan P kuasa R juga. Ingat dia mesti sama R dengan R ni. Lepas tu kali dengan Q kuasa N tolak R. Jadi yang dia cakap N ni adalah N yang sama di dalam formula. The same N. Cuma dia tak bagi tahu kita apakah itu N dia. Oh, Syakir ada dah Syakir. Assalamualaikum Syakir. Long time no see. Awak sakit ke? Ke dah sihat? Oh, hihi. Okay. Sihat lah tu Hihi tu sihat lah. Okay. Alright. Lepas tu dia kata, it is found that the probability of winning once. Dia kata, kebarangkalian untuk dia menang sekali, once ni menang menang sekali, is 6 times the probability of losing. Okay. Siapa yang dapat buat soalan ni, maksudnya dia adalah orang yang faham membaca soalan. Okay. Dalam bahasa Melayu dia kata, kebarangkalian, chances, untuk menang sekali adalah 6 kali kebarangkalian untuk kalah. Okey, soalan dia apa? Dia kata, carilah N tadi yang dia bagi tu. Okey, now, kalau cikgu tak nak pergi kepada maths, cikgu nak pergi kepada understanding of this question. Daripada ayat kebarangkalian menang sekali ialah 6 kali kebarangkalian untuk kalah ni, cikgu nak tanya awak. Orang yang main game ni, dia hebat dekat menang ke dia hebat dekat kalah? kalah. Contoh kan, kalau cikgu cakap dengan 5G kan, dia cakap, okay, Hakim Nordin ni, chances untuk dia menang dapat gold medal adalah 6 kali lebih banyak daripada chances untuk dia menang dapat bronze medal. So, awak rasa Hakim ni mudah nak dapat gold ke mudah nak dapat bronze? Dapat gol. Jadi, dalam ayat ni, mudah untuk menang ke mudah untuk kalah? Kalah. Oh, tadi kau cakap Menang. goal. Untuk menang lah kan. Maksudnya dia kata, chances untuk dia menang ni
is 6 times more than kebarian kalian untuk kalah. So kalau Hakim Nordin masuk MSSD untuk Ashari, dia kata Hakim Nordin ni nak dapat medal adalah 6 kali lebih tinggi daripada chances untuk dia dapat bronze. So it shows that kalau Hakim Nordin main MSSD Ashari, dia untuk balik ke sekolah bawa gold medal tu 6 kali lebih banyak daripada untuk dapat bronze, which is cikgu akan seronok lah sebab dia lebih mudah untuk menang compared to dapat bronze, betul tak? So dalam kes ni, dia menyatakan kalau kita main game ni, chances untuk kita menang sekali adalah 6 kali lebih hebat daripada kalah. Kalah ni maksudnya apa guys? Kalah ni maksudnya sekali pun tak menang. Okay, jadi sekarang kalau kita ikut balik ilmu kita kata tu soalan binomial ni senang. Kita hanya perlu tahu siapa P, kita hanya perlu tahu siapa Q, lepas tu ada N, lepas tu ada R. Betul tak? Hari tu kita dah setuju. Betul kan? Okay, sekarang ni cikgu nak tanya awak, siapa dapat P? Ingat tak? Saya. Tu? Okay. P macam mana? Macam mana nak letak P? 15/100. 15 Per 100. per 100. Atau Very good. 15%. Maksudnya awak nampak yang decimal tu adalah keyword untuk P Betul So Yes. awak kata decimal adalah keyword untuk P. Selain decimal, siapa lagi keyword untuk P? Percentage. Percentage. Very good. Percentage. Apa lagi? Fraction. Fraction. Very good. Kalau ada bagi contohnya 2/3, itu fraction kan? P ambil. Okay, last kali yang jarang soalan guna adalah ratio. Ratio. Ratio pun sama juga. Okay. So in this case, Hakim Nordin kata 15% tadi Okay. Katakanlah kalau Hakim Nordin tak nak tulis 15%, katalah Dania pula. Dania kata saya lebih suka lah cikgu saya gunakan decimal. Boleh tak guna decimal? Boleh. Guna Boleh. decimal pun boleh. Kalau guna decimal, dia kena tahulah Q ni berapa. Sebab siapa tahu P, dia mesti tahu Q. Dia tahu tak Q ni berapa? 0.85. 85. Very good. 85. Maksudnya dia macam 85%. Kalau Mamat ni 15%, mestilah Q dapat 85% kan? Tapi kalau nak tulis dalam decimal, 0.85 lah. So P dengan Q dah dapat. So in exam guys, benda-benda macam P, Q and R ni, tulis dekat dalam kerja. Okay? Tulis pada dalam kerja. Sebab kita risau, katakanlah, okay, ni cikgu bukan doa katakanlah kadang-kadang workings kita tidak menepati kehendak pemeriksa. Tapi at least kita tulis P, Q and R tu, dia masih lagi boleh tanda. So minimum we should get 1 mark sepatutnya. Jangan tulis P, Q and R ni pada kertas lain. Okay? Letakkan dia pada ruangan jawapan juga. Okay, cuma sekarang ni masalah kita sekarang adalah dekat kita punya whole number ni. Sebab N dengan R, kita dah kata hari tu, dia mesti whole number. Kan? Dah setuju dah hari tu. Cikgu rasa mana-mana kelas cikgu mengajar pun, sekarang ni semua dah setuju. N dengan R mesti whole number. Nombor bulat. Okay, N ni of course kita memang tak tahulah sebab dia pun cakap N adalah N. Nampak tak? Dia kata N is N. So cikgu akan remain tulis N sama dengan N. Okay, follow? Boleh? Okay, persoalan dia sekarang adalah R kita. Dia ada mention tak whole number untuk R? Hamzah kata, Hamzah dah jawab Hamzah Okay, Hamzah tulis apa untuk R? Untuk R saya tulis 6. 6. Sebab ada whole number 6 kan? Okay. Okay, cikgu share dengan awak Ni dengar betul-betul. Orang yang gubal soalan kita ni, dia pandai kan? Dia tahu sebenarnya apa trik yang pelajar-pelajar guna untuk SPM. Dia tahu pelajar-pelajar ni cari huruf P, percentage, fraction. Lepas tu cari huruf Q. Lepas tu cari huruf whole number untuk N dengan R. Tapi kita ni pula tak tahu orang yang buat soalan ni tengah trik kita. Sebab dia tahu kita punya kelemahan kan. Dia tahu sebenarnya mata kita tengok apa. Dia tahu okay, budak-budak ni mesti akan tengok 6 ni. Sebab 6 ni whole number. Padahal R kita bukan 6 tau. Ini bukan R. Dia bukan R. Sebab apa kita kata ini R? Sebab apa kita salah? Sebab kita dah terbiasa tengok soalan yang ada whole number, itu akan pergi kepada N dengan R kan. Jadi kalau cikgu jadi awak pun kemungkinan masa SPM, cikgu pun akan cakap saya rasa cikgu R ni
R ni 6 lah sebab inilah salah satunya whole number yang dia mention. Kalau N memang tak tahu sebab dia kata N ni adalah N. Jadi cikgu masuk N kat sini. Jadi whole number 6 ni mesti R punya. Padahal salah guys. Okay. Now dengar kita punya R sebenarnya adalah 1. 1. Kenapa 1? Sebab winning ones. Winning once, menang sekali. Menang sekali menunjukkan daripada game yang dia main ni, berapa kali dia main tak tahu. Tapi kalau dia menang sekali, maksudnya R sekali lah. So R you akan jadi 1. Okay. Dalam masa yang sama, siapa lagi suruh masuk tu? Oh, ni tak apa ni. Okay, dalam masa yang sama, dia juga mention probability of losing. Apa maksud losing? Kalah kan? Kalah ni macam mana? Berapa R dia kalau kalah? Siapa tahu R untuk kalah? 6. 6. 6 ni tak ada, dia bukan. 6 ni adalah, dia tak boleh guna untuk R. Kata cikgu cakap 6 tak boleh guna untuk R? Kosong. Kosong, very good. Losing maksudnya sekali pun tak menang. Kan kalau orang tanya awak kan, kau dalam hidup kau berapa kali kau kahwin kan setakat ni? Oh, aku kalau kahwin tak pernah lagi lah kan. So maksudnya R sama dengan kosong. Kosong tu maksudnya tak pernah lagi. Tak pernah menang lagi. Okey. Jadi sekarang ni dalam soalan ni kita terpaksa buat R sebanyak 2 kali. 1 R sama dengan 1, lepas tu kena buat R sama dengan kosong. Itu satu kan. Jadi sekarang ni cikgu akan buat dengan awak. Kita buat sama-sama. Jadi semalam siapa yang buat R 1 dengan kosong? Ada tak? Awak ada yang buat R 1 dengan kosong? Tak ada kan? Okey, tak apa, never mind. Jadi kita tahulah soalan negeri Pahang ni memang tricky. Orang yang gubal soalan ni memang dia pandai. Dia tahu kat mana kita punya kelemahan. Dia tahu ramai orang akan cakap 6 ni lah R. Sebenarnya 6 ni bukan. Okey? Dia punya R adalah dekat sini guys. R dia adalah dekat once dengan losing ni. Dan dia sengaja menggunakan ayat dalam bahasa Melayu ataupun English. Supaya kita tak perasan ni adalah sebenarnya nombor bulat. Once adalah nombor bulat sebab dia sekali. Okay, so what you do? Awak declare lah. Okay, cakap. Mula-mula saya nak buat R1. Kalau R1, maksudnya formula jadi PX sama dengan 1. Okay, in fact kalau SPM, awak tulis PX sama dengan 1 terus pun orang tu tahu awak tengah buat R1. Faham Okay, jadi bila kita buat PX1, masukkan dalam formula, dia akan jadi NC1. Okay, formula ni mana cikgu dapat? Formula ni ada di atas. NCR, NC1 kali dengan P. P kita tahu tak? Dalam formula ni tulis ada P kuasa R. Maksudnya P ni kita tahu tak? P kita tahu kan? P kita adalah P kita adalah 0.15. Yang tadi Amzal cakap 15% tadi. Okey, 0.15 kuasa berapa? Dia akan repeat balik kuasa R, bermaksud dia repeat balik R yang sama, R1. Kemudian kita akan kalikan dengan Q pula. Q awak tulis apa tadi? 0.85 bersamaan dengan 85%. 0.85 kuasa apa ni formula kata? Formula kata N tolak R. Kalau N tolak R macam mana? Hakim Nordin. Macam mana nak N tolak 1. Very good. N tolak 1. As simple as that. N tolak 1. Boleh? Ini PX1 awak. Okey? Okay, sekarang cikgu nak tanya awak. Sebelum kita buat R0, cikgu nak tanya. Tahu tak NC1 ni, apa jawapan dia? Kalau nak tekan kalkulator boleh tak buat? Tak. Okay, kenapa tak boleh buat? Sebab dia tak ada nombor bulat. Bukan, maksudnya kalau kita nak tekan kalkulator, kita tak boleh tekan sebab kalkulator kita tu, kalau nak buat 5C1 boleh lah kan, betul tak? Kita boleh tekan kalkulator kan, tapi kalau huruf N, tak boleh kan? Okay, tapi cikgu bagi tahu awak, NC1 ni boleh dapat jawapan. Sekejap cikgu punya stylus kurang berkesan. NC1 tu cikgu cakap dengan awak, dia sebenarnya boleh buat. Pasal apa ini? Sekejap Siapa tahu NC1 apa? Cikgu bagi awak soalan cepu mas. Okey, dengar ni guys. Ni soalan cepu mas kejap, kita pergi buat kejap. Okey, tengok ni. 5C1. Berapa jawapan dia? Ya?
5. 5. Okey, very good. Okey, 6 C1 dapat apa? 6. 6. Dapat dah? Okey, sejuta. Dapat. Sejuta banyak seronok sejuta. Sejuta C1. Sejuta. Awak tekan kalkulator kan? Tak ada. Awak tahu tak guna kalkulator? Awak guna apa? Tak. Congak. Congak. Oh, hebat Congak tu hebat. Bagus. Okey, N C1. N. N kan? N C1 N. Jadi maksudnya apa sekarang ni? Dia ikut nombor yang atas, kalau di bawah tu nombor 1. Faham tak? So maksudnya kalau cikgu letak cikgu C1. Cikgu lah juga jawapan dia. X C1 dapat X. 10 C1 dapat 10. Dia ikut nombor yang atas sekiranya bawah tu adalah 1. Okey? Jadi N C1 dapat N. Ini menunjukkan di depan ni dah boleh tulis huruf N. Macam tu, nampak tak? So maksudnya dia adalah N kali dengan 0.15. Ya Allahu Akbar. Beli mahal benda ni Tapi tak pemuksi ni pun marah ni. 0.15. Kejap cikgu punya digital board ni dia not functioning well. Okay. And then what about 0.85 kuasa N tolak 1 ni? Macam mana ni guys? 0.85 lepas tu dia kuasa dengan N tolak 1. Macam mana nak tulis ni? Okey, betul. 0.85 kuasa N tolak 1 juga. Tak ada apa-apa jadi. Inilah jawapan untuk PX sama dengan 1 awak. Maksudnya sekarang kita sedang menggunakan R dia sama dengan 1. Lepas tu cikgu cakap apa tadi? Kita kena buat R 2 kali kan? So tadi kita kata R sama dengan 0 pun kena buat juga. Okay? So you have to do twice. Satu mula-mula buat yang R sama dengan 1. Check, siap. Lepas tu kena buat yang R sama dengan 0. So you buat lagi sekali guys. Buat dekat bawah ni. PX 0 pula. Okay? Ingat lagi tak formula dia macam mana? N C CR. R dalam kes ni berapa? 0. 0. Very good. So repeat balik 0 kat sini. Tulis balik 0 kat sini. Kali dengan P kuasa R. Maksudnya 0.15 ni dia kena kuasa dengan siapa? 0 juga. Dia mesti copy yang sama kan? Very good. Awak dah nampak pattern dia. Okay, lepas tu 0.85 kuasa N tolak 0. N tolak 0. N tolak 0 ni kalau kita smart, kalau smart awak tak tulis N tolak 0 lah, awak tulis N. Sebab N tolak 0 dapat N. Jadi cikgu nak tanya awak, NC0 ni boleh tekan kalkulator tak? Tadi NC1 dapat N kan? Betul tak? Tadi kita belajar ilmu baru. NC1 dapat N. Kalau NC0? N je. Yang dapat N balik ni, syarat dia mesti bawah dia 1. Kalau bawah dia 1, dia mesti dapat balik nombor atas. Contohnya, 50 C1. Dia mesti akan dapat balik 50 kat atas tu. So, kawan awak akan tanya, macam mana kau tahu? Kau tak tekan kalkulator pun? Pasal aku nampak nombor bawah dia 1. Jadi, automatically dia akan ikut nombor di atas. Itu pattern dia. Tapi kalau macam NC1 ni, of course lah kita dapat. Tapi kalau NC0 ni tak boleh tau guys. Kan, sebab bawah dia bukan 1. So, NC0 dapat apa? Tak tulis. Ya? Tak boleh kira? 0. Ya? 0 kan? 0. Okay, awak tekan kalkulator ke tak tekan tu? Dapat 1. Dapat 1 guys. Anything yang C0 dapat 1. Contohnya awak tekan kalkulator. 3 C0 1. 4 C0 1. 5 C0 1. Faham tak? Anything C0 1. Okay, jadi sekarang ni bila dia letak NC0, awak pun teringatlah cikgu cakap. Oh, cikgu Zaid kata anything C0 1. So NC0 1 lah. Okay. So sekarang ni cikgu akan masukkan NC0 ni ditulis sebagai nombor 1. Okay, follow? Follow NC0 is going to be 1. What about 0.15? 0.15 kuasa 0. Berapa? 1. 1. Yang ni memang kena tahulah
Kalau tak tahu, awak akan jadi rakyat Malaysia yang teruk. 0.5 kosong pun tak tahu. Ni boleh tekankan kereta sebenarnya. Okay, last kali. 0.85 kuasa N. Macam mana nak tulis? Macam mana nak tulis 0.85 kuasa N tu? Boleh kira tak? Tak. Tak boleh. Okey, kalau tak boleh kita tulis dia jadi 0.85 kuasa N juga. Okey guys, patutnya soalan ni jadi soalan homework semalam kan? Okey. So cikgu faham sebab awak kena buat sendiri kan. Tapi kalau tak boleh buat guys, maksudnya hari ni kena fokus betul-betul. Okey, dan macam cikgu cakap tadi, tak faham terus jump in je. Cakap, cikgu boleh tak ulang balik, saya tak faham. Okey. So jangan tunggu lepas cikgu dah nak pergi soalan berikutnya baru cakap, cikgu boleh ulang tak soalan tadi? Masa tu memang cikgu buat tak dengar lah. Okey. So this one, bila kita kali, kita akan dapat 0.85 kuasa N. Ini adalah PX0 punya jawapan. Kalau cikgu jadi pemeriksa, dekat sini cikgu dah boleh bagi, dah sampai 2 markah dah kat sini guys. Dah banyak dah awak dapat. Okay, so kita ada PX1 tadi, kat sini. Cikgu tandakan. Satu lagi kita ada PX0. Ini pun kita dapat. Jadi sekarang ni apa nak buat dengan dua-dua jawapan ni? Di sinilah soalan tadi kata. Okay, tengok ni guys. Di sini soalan kata, awak baca betul-betul dia kata, the probability of winning once is 6 times the probability of losing. Ayat ni penting. So dia mengatakan soalan ni, apa dia kata? Dia kata, kalau menang sekali adalah 6 kali ganda lebih banyak daripada tak menang langsung, kalah. So apa awak tulis dalam bahasa Melayu, dia kata menang sekali adalah 6 kali lebih banyak daripada menang apa? Menang kosong kali. Menang kosong kali maksudnya apa? Tak pernah menang lah, kan? Tak pernah menang lah. Kau dah berapa kali kau menang? Aku tak pernah menang. So maksudnya dia menang kosong kali. Okay? Kalau main bola sama kan? Kalau awak tak skor gol, kosong lah. Okay? So sekarang ni, menang sekali ni kita dah buat tadi guys. Ni, this is the one. Menang sekali awak nak masukkan. N kali 0.15 kali 0.85 ni. Ini menang sekali. Yang menang kosong kali adalah 0.85 ni. So kuasa N ni. Dia akan masuk kat sini. Nampak? So cikgu pun masukkanlah. Yang N. Kita start ni guys. N. Cikgu ambil kat sini. 0.15 kali dengan 0.85 kuasa N tolak 1. Nampak tak cikgu nampak kat mana ni? Nampak tak cikgu nampak kat mana? Nampak kan? Kat sini kita dah jawab tadi. Sebab tu kita buat tadi. Sama dengan 6 kali ganda menang kosong kali. Kita dah buat dah menang kosong kali? Dah buat dah. 0.85 kuasa N tadi tu. Nampak tak guys? Nampak. Boleh tak so far? Boleh kan? Senang je. Okay. So sekarang ni kita dah dapat satu linear. So bila kita kali, kita akan dapat 0.15N kali 0.85 kuasa N tolak 1 sama dengan N kali dengan 0.85 kuasa N. Apa yang soalan ni nak? Soalan kata dia nak tahu berapa lah sebenarnya N ni. So sebagai orang yang ambil Maths, dia akan tahu, okay, selalunya saya akan tinggalkan huruf yang saya nak tu sebelah kiri. Kan, normal kan? So bila kita tinggalkan sebelah kiri, awak akan tengok nombor-nombor lain ni semua kena bawa sebelah kanan lah. Okay? So bila dia pergi sebelah kanan, dia akan duduk di bawah. 6 kali 0.85 kuasa N bahagi 0.15 kali 0.85 kuasa N minus 1. Macam ni guys. Cikgu harap awak follow. Awak faham dari segi algebra je ni. Ni jalan kira dia sebenarnya. Okay. Cikgu buat dengan kelas 5F. 5F ada pelajar yang terus start dengan ayat ni. Maksudnya jalan kira tu dia terus buat kat sini. Dia dah faham ayat yang menang sekali sama dengan menang kosong kali ni kan. Dia dah faham. Lepas tu dia terus start kat sini. Dia terus start kat ayat ni. Pun boleh juga. No problem at all. Tak ada masalah. Okay. Setakat ni follow tak?
Follow. Follow. Hai Wafi. Wafi okey Wafi? Okey cikgu. Alright. Okay, now. Sekarang sebelah kiri tinggal apa? Sebelah kiri. N. Sebelah kiri tinggallah N seorang-seorang. Memang kita nak cari dia pun. Okay. Jadi memang okey lah dia tu tinggal seorang-seorang. N good for him. Okay, now what about yang sebelah kanan ni guys? Kalau nak tekan kalkulator boleh tekan tak? Boleh tak kita solve guna kalkulator? Ada yang tekan kalkulator ke tu? Tekan seorang-seorang. Dapat tak? Boleh solve guna kalkulator tak? Maksud cikgu, soalan cikgu. Can we solve this question dengan menggunakan kalkulator? Okey, tak apa, cikgu teruskan. So, apa kita buat? Cikgu nampak kat sini, ada satu hukum indices. Okey? Hukum indices kata, kalau you have A kuasa M, lepas tu dia bahagi lagi sekali dengan A, tapi kuasa dia lain sikit. Ini boleh dipermudahkan menjadi A kuasa M tolak N. Dekat situ cikgu nampak, ada kat sini. Ni guys, macam ni 0.85 ni macam A lah. Kan? Cuba tengok kuasa dia. Kuasa di atas bahagi kuasa di bawah. Akan jadi apa? Akan jadi tolak. Maksudnya kuasa di atas akan tolak kuasa di bawah. Kan? So, bila you tulis, awak nampaklah macam ni nanti. Tengok 6 kali 0.5 kuasa N. Dia tolak dengan kuasa yang di bawah tu. Macam tu. Gunakan bracket terus. Yang kat bawah ni sekarang ni dah tinggal 0.15 je sekarang ni. Nampak tak? Nampak. Follow Okay, sekarang ni bila cikgu buka bracket kuasa ni dia akan jadi macam ni guys. Well, this is algebra jadi kena banyakkan latihan algebra kita nak SPM tau so make sure awak betul-betul prepare cikgu nak awak punya algebra ni tak ada masalah. Dia akan jadi N tolak N tambah 1. Okay, selalu careless mistake apa pelajar buat? Dia akan tulis tolak 1. Sebab dia tak perasan. Ini negatif kali dengan negatif. Okay, bila negatif kali dengan negatif dapat positif. So now we have N tolak N hilang. Hilang daripada muka bumi ni. Jadi tinggal apa sekarang ni guys? Jadi sekarang jalan kira kita. Okay, dah tinggal macam ni. N sama dengan 6 kali 0.85 bahagi dengan 0.15. Kalau awak tengok kuasa N tu dah hilang dah. Cikgu dah tak tulis dah. Sebab bila N tolak N jadi tak ada dah hilang. Yang tinggal hanyalah kuasa 1. And this is where kita akan gunakan calculator. Okay, gunakan calculator. So calculator cakap apa? N sama dengan? Tak tahu dah. 15. 34 guys. 85. Oh. Okay. Jangan. Jangan main-main. 34 kan? 34. Yes, 34. Dapat. 34. 34 ni maksudnya apa guys? 34 ni maksudnya orang yang main game ni dia dah main 34 kali game ni tau maksimum. Tak tahulah game apa dia main pertandingan apa dia masuk, tapi dia dah masuk maksimum 34 kali. Baru dia jadi power. Winning once adalah 6 kali lebih banyak pada losing. Okay, tapi jangan risau guys. Video lesson cikgu akan sentiasa share on YouTube. Nanti awak boleh tengok balik dekat channel just in case kalau awak slow. Semalam kan cikgu tertengok satu YouTube ni tau. Dia cerita pasal sekolah dekat Amerika kan, dekat Westerners. Dia share that sekarang memang ramai student suka belajar menggunakan tutorial on YouTube. The reason is that dia kata sebab bila you belajar dekat YouTube, dia kata manusia ni lebih suka belajar mengikut masing-masing punya kelajuan. Dia kata kalau you tak faham video tu, you can always pause and rewind back. Betul tak? Okay. So the same goes to our online class. If you don't understand kita punya online class ni secara live, secara direct, you can always refer back to the video. Dan awak boleh tengok banyak kali, berulang kali. Sama macam kita main tutorial, let's say alat muzik lah kan. You akan tengok dia punya
tutorial tu berulang-ulang kali kan, tak dapat ulang lagi. Okay, so sepatutnya kita boleh gunakan benda yang sama untuk to add maths juga. So now we have our answer here as n equals to 34. Okay, sekarang cikgu nak share satu skill. Dalam exam, kita boleh jawab soalan, kita mesti ada satu feeling kan, jawapan kita ni betul ke tak kan. So if you look at the answer, n equals to 34 ni, awak yakin tak jawapan awak ni? Is it somewhere betul tak? Rasa-rasa betul tak? Amal? Amal? Yes. Oh, Amal ada. Alhamdulillah, Amal. Amal minggu depan nak kena duty balik, Amal Tahu. banyak tu nak kena buat tu. Cikgu tengok persediaan sekolah memang quite tough jugalah. Memang dia punya prosedur tu memang one way tau. Masuk sekolah jalan lain, balik sekolah jalan lain. And then nak pergi semayang pun tak boleh berjemaah kan. Banyak-banyak benda lah. Padang rumput, volleyball court semua tak boleh masuk. So memang pertolongan daripada prefect, MPP, MPSB semua memang sangat-sangat diperlukan. Macam mana nak ambil wuduk semua kan. So minggu ni lah minggu terakhir awak berehat lah, Amal minggu depan awak jadi ahli badah balik. Okey. Oh, macam tak suka je. Okey, Amal. Amal rasa jawapan N sama dengan 34 ni rasa-rasa Amal betul ke tak? Betul. Awak guna awak punya insting ke? Oh, okey. Betul Okay, macam mana awak boleh rasa dia betul? Tak tahu. Rasa je betul tapi tak tahu. Siapa yang rasa jalan kerja ni, jawapan kita ni betul? Jalan kerja memang betul lah kan. Cikgu akan ajar benda yang betul. But Adlin. Oh, Adlin. Okey, Adlin rasa jawapan ni betul tak, Adlin? Adlin jawab kat mana? Dekat chat ke? Saya tak tahu. Awak tak tahu? Oh, tak Cikgu tahu. boleh check balik kan? Maksudnya masukkan balik ni. Masukkan balik dalam formula Yang awal tu punya tak boleh. Maksudnya awak ambil 34 tu, check balik dekat sini masukkan balik kan? Okay. Masukkan balik memang ya, itu kita kata cara check yang klasik lah Mana-mana topik pun kalau nak check, kita kata kita masukkan balik tengok dapat tak jawapan dia. But yang cikgu cakap ni, contoh macam ni tau. Okay. Cikgu share dengan awak Cikgu nak borak dengan awak ni. Cakap, okay, semalam cikgu beli satu rumah Rumah cikgu besar Rumah cikgu ni harga dia 50 sen. Awak rasa awak nak dengar tak cikgu punya cerita tu? Tak nak. Rumah 50 sen tu cikgu rasa rumah monopoli. Bukan rumah betul kan? Sebab kita ada sense. Rumah yang betul, harga dia mesti sekian, betul tak? Dia ada dia punya logik dia. Cikgu cakap awak, okay, cikgu punya ketinggian adalah negatif 5 kaki. Negatif 5 kaki tu tak payahlah sembang dengan cikgu Awak pergilah tempat lain. Itu bukan cikgu sebenarnya. Itu mungkin cikgu punya korin cikgu korin. Negatif tak boleh ketinggian, betul tak? Kan cikgu cakap, okay, berat cikgu ialah negatif 55 kg kan. Tu bukan cikgu lah tu Tu orang lain sembang tu. Okay, now if you look at N sama dengan 34, rasa-rasa jawapan kita tu, does it make sense? Make sense tak jawapan tu? Ada yang nak cuba tak? Boleh rasa tak? Dia logik ke tak? Terus hilang. Tak logik. Tak logik kan? Okay. Kenapa tak logik, Wafi? Sebab umur awak baru 17 kan? 17 kali 2 baru dapat 34 so tak logik. Kenapa tak logik, Wafi? Kenapa? Saya tak tahu cikgu, saya cakap je. Cakap je, okey. Jawapan dia adalah logik. Okey. Jawapan dia adalah logik. Kenapa cikgu cakap jawapan dia logik? Sebab, ingat tak cikgu cakap, N mesti apa? Besar A. Mesti nombor? Besar. Nombor bulat. Tu je. That's it.
Awak dapat n tu whole number, betul lah dia. Okay. Katalah awak kira awak dapat n sama dengan 32.35 ni.